Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus salihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurnalah perkara ataupun perbuatan yang baik ataupun yang soleh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah pun sampai ke video akhir, yang ini kesimpulan saya. Okey, kesimpulan saya berdasarkan 13 video sebelum ini di mana saya mengulas ciri-ciri aliran Wahabi yang difatwakan sebagai bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah. Okey, beberapa perkara tentang kesimpulan ini. Sebelum itu, bagi tuan-tuan dan puan-puan yang terus melompat ke bahagian kesimpulan ini, saya minta tonton daripada yang pertama supaya dapat faham dengan baik ya. Dan juga supaya berbaloi lah saya cerita panjang-panjang, kering air liur cerita tapi terus masuk kesimpulan. Okey, tapi nak dengar kesimpulan saja dulu, kemudian dengar yang dari yang pertama, boleh juga ya. Baik, beberapa kesimpulan. Yang pertama, bukanlah tujuan saya, bukanlah niat saya untuk sengaja pinpoint, sengaja target Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan. Saya sejujurnya menemui fatwa ini secara tidak sengaja, yang ini apabila saya menonton sebuah kuliah yang judulnya Bahaya Wahabi pada 25 Mac yang lepas, di mana penceramah dalam kuliah tersebut dia yang membacakan fatwa ini sebagai menerangkan tentang di mana atau bagaimana bahayanya Wahabi. Dan saya rasa penceramah itu pun tidaklah salah sepenuhnya, sebab sebelum itu pun apabila iklan disebar-sebarkan tentang kuliah bahaya Wahabi tersebut, antara iklan yang orang forward kepada saya ialah sebuah posting daripada laman rasmi Facebook official channel Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan yang turut mengiklankan kuliah tersebut Bahaya Wahabi, dan dalam iklan itu juga disenaraikan 13 ciri-ciri Wahabi, daripada 13 ciri-ciri Wahabi yang difatwakan bercanggah itu turut disenaraikan bersama dengan iklan tersebut ya. Jadi sama-samalah, ada kerjasama di situ ya. Jadi bila saya mendapat tahu adanya fatwa tersebut, okey, maka saya pun memberi perhatian ya. Jadi bukan sengaja saya nak target, bukan sengaja saya nak cari pasal, bukan sengaja saya nak bersifat anti kepada Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan ya, tetapi sebaliknya saya menemui secara kebetulan. Itu yang pertama. Yang kedua, bila saya dah jumpa fatwa tersebut, okey, bila saya dah jumpa, memang saya memberi perhatian, kerana sebelum itu saya memang tercari-cari apakah ciri-ciri Wahabi yang biasa dilontar-lontarkan tuduhan, dilontar-lontarkan fitnah Wahabi, tuduhan Wahabi. Apa sebenarnya Wahabi ni? Sebab saya sendiri ada definisi Wahabi saya sendiri. Apa dia? Itu apa-apa akidah ataupun ibadah yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, berdasarkan kefahaman generasi salafus soleh, berdasarkan penjelasan para imam yang muktabar, tetapi ia berbeza dengan kebiasaan masyarakat kita di sini. Jadi itulah Wahabi. Tapi itu definisi saya. Jadi saya nak cari apakah definisi ataupun ciri-ciri Wahabi yang lebih ilmiah daripada sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Maka apabila saya jumpa daripada senarai ataupun daripada fatwa Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan, dan ia begitu terperinci sehingga ada 13 ciri, dan kita sama-sama tahu bahawa fatwa ni bukanlah diputuskan oleh seorang saja, tetapi ada AJK fatwa dan mereka juga bermesyuarat. Bahkan di sini diterangkan bahawa perkara ini dimesyuaratkan sebanyak 3 kali ya, pada 17 Disember 2014, 25 Februari 2015, dan 24 Mac 2015. Jadi pihak AJK Fatwa pun memberi perhatian yang serius, membincangkan perkara ini dengan serius sebelum dikeluarkan kepada orang ramai seperti mana di sini ya. Jadi bila saya dah jumpa, okay, this is what I am looking for all this while. Jadi saya pun melihat ciri-ciri ataupun mengkaji ke semua 13 ciri-ciri tersebut ya. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, bila saya dah kaji 13 ciri-ciri itu,
boleh dikatakan bahawa kalau kita ambil 13 ciri-ciri itu secara zahir, secara apa yang dinyatakan, yang disiarkan ya di laman web ini, bagi saya macam tak wujud Wahabi tersebut di Malaysia. Maknanya Wahabi, tuduhan Wahabi memang muncul, memang ada, memang banyak. Wahabi itu pula memiliki 13 ciri-ciri ni. Kalau kita ikut 13 ciri-ciri itu, tak wujud Wahabi seperti itu di Malaysia. Okey, bahkan dalam pengalaman saya mendengar kuliah-kuliah YouTube daripada para penceramah di luar negara, termasuklah mereka yang juga dituduh sebagai Wahabi, dan pengalaman saya apabila travel ke luar negara, hadir juga di majlis kuliah ke apa ke, di sana pun macam tak wujud ciri-ciri Wahabi yang 13 yang disenaraikan ini. Mungkin di Antartika ke di mana ke, tapi gitulah. Kalau dikatakan inilah ciri-ciri Wahabi, kalau as per what is written, tak wujud Wahabi seperti ini ni. Okey, tapi mungkin yang dekat seperti yang pertama kan, menolak dan menyesatkan pengamal pendekatan Tauhid Sifat 20. Yang ini saya tahu memang ada orang yang dituduh sebagai Wahabi yang menolak dan menyesatkannya. Tapi sekali lagi lah, ini ialah silibus, ini ialah pendekatan, ia bukanlah ciri-ciri Ahli Sunnah wal Jamaah seperti yang telah saya kupas ketika mengulas ciri pertama ini ya. Maka sebagaimana jika ada orang yang mengkritik, yang menolak, yang menyesatkan, yang mentrinitikan. Maksud trinity ini, mereka menuduh bahawa, bukanlah mereka, setakat ni seorang tu saja yang saya tahu, menuduh bahawa konsep ataupun pendekatan mempelajari Tauhid dengan pendekatan Tauhid 3 serangkai ni, Tauhid Rububiyah, Tauhid Uluhiyah, Tauhid Asma wa Sifat, ia adalah umpama kepercayaan Trinity, agama Kristian ya, sebagai begitu sekali tuduhannya. Baik. Tentang pendekatan Tauhid 3 serangkai ini pun ada yang mengkritik, ada yang menolak, ada yang menyesatkan, ada yang mengtrinitikannya. Tapi tidaklah pula kita, macam saya cenderung pada Tauhid 3 serangkai itu, bila saya dengar ada orang yang berbuat sedemikian, tak adalah pula saya berpandangan, oh sebab kamu kritik, kamu ni bercanggah dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Dia bukan begitu, sebab itu hanyalah cara pendekatan. Ia disusun oleh manusia. Masing-masing ada dalil yang melatar belakangi cara pendekatan itu. Yang setuju, yang terima, silakan. Yang tak setuju, nak kritik, silakan. Yang tak setuju dengan kritikan, nak balas balik, silakan. Tapi ia bukanlah ciri-ciri Ahli Sunnah wal Jamaah. Okey, jadi mengkritik memang berlaku. Ada yang mengkritik Tauhid 3 serangkai, ada yang mengkritik Tauhid Sifat 20. Ya, kita jadikannya sebagai perbincangan ilmiah. Tapi dia bukanlah ciri-ciri Ahli Sunnah wal Jamaah. Okey, sebagaimana yang saya sebut dalam ketika mengulas usul yang ataupun ciri yang pertama ni ya. Maka as per se, kalau 13 ciri ini tak ada Wahabi tu di Malaysia. Jadi ya, kalau ini, jika ada di kalangan tuan-tuan perempuan, para penonton ya, yang dituduh sebagai Wahabi, saya pun dituduh sebagai Wahabi, tak apa. Don't have to pay attention, sebab tuduhan itu tak ada nilainya. Okay, sebab tuduhan itu Wahabi itu ialah begini. Saya dan anda bukannya begini. So tak apalah, biar mereka yang menuduh. Sebab mereka yang menuduh tu pun seperti mana yang telah saya jelaskan dalam 13 video sebelum ini, tidak tahu pun apa yang mereka cakap, tidak tahu pun apa yang mereka tuduh. Okay? Mereka sendiri hanya berkata-kata tanpa mereka itu sendiri memiliki ilmu tentangnya. Baik yang berkata itu ialah orang awam ataupun ustaz ya. Baik, seterusnya, kesimpulan seterusnya ya. Kalau nak, boleh saja saya baca ciri pertama bukan, ciri kedua bukan, ciri ketiga bukan, tak. Tapi saya memperincikannya, menjelaskannya supaya bagi setiap ciri tersebut kita dapat memahaminya dengan baik, dengan lebih mendalam, supaya kita dapat we know the final details. Okey, semoga-moga menjadi ilmu tambahan bagi kita. Macam sebagai contoh dalam video yang lepas kan, tentang ciri-ciri ke-13. Aliran Wahabi ini mudah mengkafirkan. Jadi saya explain, memang ada perkataan seperti itu, tetapi ada perinciannya, ada diberi keuzuran, ada dilakukan iqamatul hujah ya. Dan bila kita faham benda ni, kita tahu bahawa sebenarnya bukanlah mudah mengkafirkan. Dibezakan antara perbuatan dan pembuat dan sebagainya. So it is not as simple as that.
Okey, baik. So dalam sini, di sini dihimpunkan tentang 13 ciri-ciri. Mungkin yang tak disebutkan sini ialah Wahabi ni juga dulu, kan, sebagai contohlah nak tunjuk betapa salahnya, betapa tak tepatnya tuduhan-tuduhan ini. Antara satu lagi tuduhan yang masyhur tentang Wahabi ialah Wahabi ini zaman mereka dulu, zaman Muhammad bin Abdul Wahab, zaman para pendukung selepasnya, banyak membunuh, beratus-ratus ribu pembunuhan yang mereka lakukan di tanah tu ya, di yang sekarang dikenali sebagai Saudi. Dan dalam perkara ini pun sebenarnya ada sebuah buku yang khas berjudul Kejatuhan Kerajaan Turki Uthmaniyah. Okey, suatu analisis ke atas, boleh nampak ke? Ke atas peranan gerakan Wahabiyah oleh seorang penulis. Ini nama pena dia. Okey, dan kalau kita baca buku ini sangat detail, berjela-jela rujukan nota kaki apa semua, sumber sejarah, baik daripada sejarah yang ditulis oleh umat Islam atau yang mereka di Saudi ataupun daripada negara barat apa semua. It is totally opposite. Kita baca boleh tergolek jatuh. Totally opposite. The story from the original sources is totally opposite. Kejap, dalam bahasa Melayu ya. Okey, cerita daripada sumber-sumber yang asal yang dapat dipertanggungjawabkan adalah 180 darjah daripada apa yang biasa digembar-gemborkan di Malaysia ini. Sampai-sampai kita boleh terkejut baca ni, sampai boleh tergolek jatuh. Uish, sampai begitu sekali ke? Sebab ia juga melibatkan apa yang berada di tanah Melayu pada zaman itu. Jangan terkejut. Okey, buku ini sayang sekali sudah pun out of print. Saya telah pun menghubungi penulis, rakan saya, untuk kenapa tak reprint lagi. Jadi dia berkata dia dalam rangka untuk menambah lagi fakta-fakta dalam ni. Jadi kita doakan moga-moga dapat cepat disiapkan dan diterbitkan edisi yang terbaru ini ya. Okey, jadi yang ini sudah out of print. So penulis ni dia tak ada edisi muat turun percuma secara PDF. Jadi yang saya nak bagi tahu di sini bukan sekadar promosi buku. Sebab kadang-kadang yang duk cerita Wahabi ni, baik dari sudut akidah yang salah ke, baik dari sudut 13 ciri ni ke, baik dari sudut sejarahnya ke, kita pun hairan kenapa mereka duk buat sedemikian ya. Mungkin adalah kaitan, ada benarnya ya, tentang apa yang saya sebut dalam sebuah video saya lain. Dalam video yang periuk nasi terbang tu, tengah-tengah saya cakap tu tiba-tiba ada periuk nasi jalan. Okey, nanti saya bagi link video itu di bahagian description. Sila tonton ya. Baik. Jadi kesimpulan yang seterusnya pula ialah, biarlah apa orang nak kata, biarlah apa orang nak tuduh kita, dia nak tuduh kita Wahabi ke apa ke, asalkan saya dan anda tahu bahawa kita ni berpegang kepada Al-Quran, kita berpegang kepada As-Sunnah berdasarkan kefahaman salafus soleh, berdasarkan para imam, berdasarkan macam tadi kan saya ada baca daripada buku ini kan, Fiqh Manhaji ni, satu buku yang kita kata boleh katakan rujukan otoritif dalam mazhab Syafi'i kan. Baru orang tahu yang duk membida'ahkan kenduri arwah dengan bacaan semua tu bukanlah Wahabi. Mazhab Syafi'i ni. Kan? Jadi biarlah apa orang nak tuduh, asalkan kita tahu yang kita sedang berpegang kepada Al-Quran, kita berpegang kepada As-Sunnah, kita berdasarkan kefahaman salafus soleh, berdasarkan penjelasan para imam yang muktabar. Biarlah apa orang nak tuduh pun. Okey, jika berpegang kepada semua ini dituduh sebagai Wahabi, biarlah, asalkan kita tahu apa yang kita lakukan, apa yang kita berpegang dengannya ya. Okey, seterusnya, bila kita bincang tentang Ahli Sunnah wal Jamaah ni, every Tom, Dick and Harry claims himself Ahli Sunnah wal Jamaah. Okey, setiap Ahmad, Acong dan Arumugam mendakwa dirinya ialah Ahli Sunnah wal Jamaah. Bila ditanya apa Ahli Sunnah wal Jamaah tu, tak tahu pun. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita bincang tentang Ahli Sunnah wal Jamaah ni, ya, saya tahu ada pihak A yang mengeluarkan B daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Ada pihak B yang mengeluarkan A daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Okay, daripada duk mengeluarkan saja, ayuh kita buat yang terbalik. Ayuh kita ajak orang masuk ke dalam Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan bukan sekadar
ajak masuk je, kita sendiri kena tahu dulu apakah ciri-ciri ahli sunnah wal jamaah, dan kita ajak orang berpegang kepada ciri-ciri ahli sunnah wal jamaah. Okey, jika mungkin ada orang yang fokus mereka, kegemaran mereka ialah untuk keluarkan. Ayo kita buat yang terbalik, kita berdakwah, kita menyampaikan sunnah, kita menyampaikan ciri-ciri ahli sunnah wal jamaah, dan kita ajak orang masuk ke dalam jemaah ahli sunnah ni. Ke dalam, kita ajak diri kita ajak ahli keluarga kita, saudara mara kita, rakan-rakan kita ajak masuk ahli sunnah wal jamaah. Dan kali ini kita bezakan ahli sunnah wal jamaah itu berdasarkan ilmu yang sebenar, bukan sekadar cerita-cerita ustaz-ustaz selebriti. Tuan-tuan dan puan-puan, di Malaysia ni banyak ustaz-ustaz yang begitu amanah, begitu jujur dalam menyampaikan ilmu. Sebab tu anda lihat orang yang duk kritik-kritik, duk tuduh-tuduh Wahabi dengan macam-macam fitnah ni, beberapa orang saja yang zikir dia Wahabi. Mereka ni saja. Ramai lain yang tahu hakikat sebenar. Ramai lain yang tahu kisah sebenar. Cuma kadang mereka tak dapat nak sampaikan kerana adalah halangan-halangan tertentu. Tapi bila berbincang secara lepas kuliah baru jumpa ke apa ke, mereka pun, benda yang saya sampaikan ni bukanlah sesuatu yang aneh, bukanlah satu ilmu yang tersembunyi. Tidak menggafirkan seseorang, diperhatikan dulu uzur-uzurnya, apakah telah ditegakkan hujah, iqamatul hujah ke apa. Perkara ini orang lain pun tahu. Okay? Hanya beberapa ni saja yang duk membuat fitnah. Sayang sekali mereka ni yang jenis selebriti, mereka ni yang jenis banyak view, dan kerana itulah apa fitnah yang mereka sampaikan tu tersebar luas. Ada pun ramai ustaz lain, diorang ni tak ada kisah-kisah sensasi. Diorang ni tak masuk menyelam jumpa wali. Diorang ni tak pakai tasbih. Diorang ni tak ada petua ni petua tu. Diorang sampaikan hadis Nabi. Kena pula masyarakat kita, alah hadis Nabi boring lah, tak ada ke petua 21 kali ke 40 kali ke, kan? Jadi mereka ni bukan ustaz-ustaz sensasi, sebab tu tak famous. Tapi pada mereka ada ilmu. Mereka ni orang yang jujur, mereka ni orang yang amanah. Ramai sebenarnya ustaz dan juga ustazah. InsyaAllah, carilah, kita berdoa kepada Allah, mereka ni ada. Dan mereka akan sampaikan apa yang saya sampaikan. Bahkan lagi banyak lagi. Sebab saya ni cerita yang basic-basic yang tadi. Yang 13 video tu yang basic-basic saja. Mereka akan perincikan lagi, menjelaskannya lagi, ya. Okey, dan yang terakhir kita ni sama-sama nak masuk dalam ahli sunnah wal jamaah, kan? Antara ciri ahli sunnah ialah mementingkan salah satu sunnah yang Nabi SAW pernah bersabda. Apa dia sunnah itu? Baginda bersabda yang bermaksud, tidaklah aku diutus melainkan untuk menyempurnakan akhlak yang soleh, akhlak yang baik. Jadi antara ciri orang sunnah ialah memiliki akhlak yang baik. Hadis tadi riwayat Imam Ahmad dan dinilai sahih oleh Syekh Shu'aib Arnaud. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ayuh kita berakhlak baik. Jadi dalam kes ini yang saya sebut yang ni ialah sebab saya dah buat video ni macam marathon bertubi-tubi. Saya tak sempat baca komen, sebab di komen tu mana yang terlalu laser mengkritik Jabatan Mufti ke apa-apa, saya delete. Tapi saya pun kadang terlepas pandang dalam buat video banyak sangat. Lepas tu komen tak sempat baca. Jadi saya minta tuan-tuan yang menonton, sebagai seorang Muslim yang mementingkan sunnah, kita juga ada akhlak yang baik. Jika ada tuan-tuan yang, puan-puan yang tertulis komen yang laser, komen yang peluru berpandu ke apa semua tu, minta tolong delete. Okey? Sebab saya tak sempat nak baca semua. Saya tak sempat nak delete. Saya jumpa, saya delete. Okey, saya tak sempat, ya. Ayo kita jadikan ini satu perbincangan ilmiah. Walaupun saya berbeza pandangan, sebagai contoh, saya berbeza pandangan dengan fatwa yang dikemukakan oleh Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan. Kita tetap menghormati mereka. Kita yang meyakini bahawa ada banyak kebaikan-kebaikan lain yang mereka lakukan, seperti menerbitkan buku ini. Okey, mungkin satu fatwa ini saja yang kita kata, yang satu ini sajalah yang saya ulas. Okey, yang lain-lain tu saya rasa mesti okey dan TikTok, ya. Jadi minta sesiapa yang terlebih bersemangat dalam komen tu, minta tolong delete supaya kita dapat mempamerkan
Okay, salah satu sunnah. Sebab sunnah ni bukan saja yang itu, tapi antara sunnah yang penting ya. Sebab sabda Nabi apa? Tidaklah aku diutus melainkan. Ini untuk stress how important it is. Melainkan untuk menyampaikan, menegakkan akhlak yang soleh, akhlak yang baik. Ayuh kita mempamerkan akhlak yang baik di ruangan komen video-video saya ini, ataupun video-video mana-mana tokoh sunnah yang lain. Jika ada orang lain yang nak hantam-hantam, yang nak berluru, berpandu, laser kepada saya, apa tak apa, itu biar mereka. Asalkan kita yang faham sunnah, kita yang nak ikut sunnah ini, kita mempamerkan akhlak yang baik. Ya, baik, sehingga sini sahaja dahulu sebagai kesimpulan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Tadi pada saya terlupa permulaan video ini saya baca apa tadi? Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus solihat. Adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila baginda bergembira dengan sesuatu perkara, maka baginda akan ucapkan alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus solihat. Tetapi jika ada sesuatu yang baginda tidak begitu gembira, baginda akan sebut alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala sesuatu. Maka saya bergembira, alhamdulillah saya berjaya mengulas 13 video campur kesimpulan ini. Maka saya ucapkan alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus solihat. So ini satu lagi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kita bergembira dengan sesuatu ataupun kurang gembira dengan sesuatu, ya. Hadis riwayat siapa ni? Sahih ke tak? Cuba buat homework. Okey, ayuh kita belajar cari hadis. Okey tak? Saya sampaikan ni hadis riwayat siapa, darjat apa, bagi homework boleh ke? Alright. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.